إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan limpah nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana biasa pada malam ini kita sambung kuliah membahaskan berkenaan dengan kitab kita Al-Mishkatul Masabih. Dan pada malam ini ada hadis yang ke-53 dan tak banyaklah hadis untuk kita baca ni, untuk kita tamatkan kitab kita ini mengenai dengan bab ilmu. Dan kita akan pilihlah lepas pada ni mana-mana yang sesuai untuk dijadikan pengajian untuk kita. Baik. Hadis yang ke-53 An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Tadarusul ilm sa'atan min al-lail khairun min ihya'iha. Ibn Abbas mengulang kaji ilmu sedetik daripada malam lebih baik daripada menghidupkannya. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sanadnya dhaif dalam Sunan Ad-Darimi. Baik. Tadarus yang disebut dalam ni, tadarus al-ilm, ialah mempelajari dalam bentuk ilmu sebahagian pelajar mengajar kepada sebahagian lain dan sekumpulan pelajar bergila-gila membaca dan mengulang kajinya bersama-sama untuk mendapatkan satu keputusan di atas masalah yang dikaji, ataupun kita panggil study group, sama-sama bincang untuk merungkai satu masalah. Dan ilmu ini sememangnya perlu kepada perbincangan ataupun munaqashah di dalam bab satu perkara ataupun satu hadis. Perbincangan di antara murid dan guru itu membuahkan hasil-hasil pemikiran-pemikiran yang saling berbeza, dan perbezaan itulah sebenarnya membawa kepada ilmu. Perbezaan itu membawa kepada ilmu. Berbeza tidak semestinya kita nak berkelahi, tidak. Tapi berbeza dari sudut pandangan adalah percambahan kepada ilmu itu sendiri. Islam tidak melarang kita untuk berbeza di dalam bab sesuatu yang benda yang ada dalil, tetapi Islam
amat larang kita taksub kepada pandangan kita tanpa kita meraihkan pendapat yang lain. Islam juga menyuruh kita supaya bertukar-tukar pandangan, hatta dengan orang yang bukan Islam, yang tidak memeluk agama Islam pun diminta pandangan dia dan diajak dia supaya berbincang, bukan menghukum ataupun melabelkan dia dengan mana-mana label. Sebaliknya, ajak dia berbincang untuk beritahu kebenaran Islam, terutamanya golongan-golongan agamawan mereka, padri mereka yang telah pun banyak masuk Islam oleh kerana hasil daripada perbincangan. Hadis ini juga menunjukkan salah satu daripada kelebihan ilmu ialah membincangkan mengenai dengan ilmu, walaupun satu ketika, iaitu masa yang sekejap pada suatu malam, lebih baik daripada menghidupkan malam dan melakukan ibadah. Sebagaimana yang disebut sebelum daripada ini, itu ahli ilmu lebih dipandang berbanding dengan ahli ibadah tanpa ilmu. Kalau ada kedua-duanya, ilmu pun ada, ibadah pun ada, maka dia diangkat darjah oleh Allah Ta'ala. Kalau dia ada ilmu, nak banding dengan ahli ibadah yang tidak ada ilmu, ibadah saja dia tapi tidak tahu kaedah yang diibadah tu betul ataupun tidak daripada Nabi SAW, maka ahli ilmu itu lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala telah sebutlah Quran, walladhina utul ilma darajat, itu Allah Ta'ala mengangkat ahli ilmu ni dengan beberapa darjat. Lalu kita ni dalam suasana kita buat ibadah, mesti kita ada ilmu dalam melaksanakan ibadah. Barulah ibadah kita tidak lari daripada yang digariskan oleh agama kita. Dalam hadis yang lain, dia kata Nabi SAW menyebutkan bahawa menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah merupakan salah satu daripada pintu kebaikan. Kemudian Nabi berkata kepada perawi yang bernama Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal adalah seorang perawi, sahabat Nabi SAW yang ditugaskan oleh Nabi untuk pergi ke Yaman. Ada masjid Muaz ibn Jabal di Yaman, di Babul Yaman. Kalau pergi di Sana'a, ada tempat nama Babul Yaman, Masjid Muaz ibn Jabal. Masjid yang mana Nabi SAW suruh sahabat yang bernama Muaz ini buat masjid menghadap ke bukit betul-betul. Satu bukit. Dan disitulah masjid yang paling tepat kiblatnya, yang sama tentang dengan rukun Yamani di Baitullah. Rukun Yamani itu di antara bucu ni dengan bucu Hajar Aswad tu. Di situ disunatkan kita untuk berlari anak, dan di situ Nabi SAW berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Itu di antara rukun Yamani. Dari situlah paling tepat sekali kiblat yang Nabi suruh buat. Dan Nabi sebut pada Muaz, Nabi tak pernah pergi ke Yaman. Tak pernah pergi. Tak pernah sampai ke Yaman. Nabi pernah sampai ke Syam, tapi tak pernah sampai ke Yaman. Tetapi Yaman, ahli Yaman ini ahli yang menyerah kepada Nabi masuk Islam dengan tidak ada paksaan dan tidak berlaku peperangan. Sehingga Nabi memuji pada ketika itu ahli Yaman. Nabi memuji pada ketika itulah al-iman bil Yaman, al-hikmatu yamaniyah. Nabi sebut al-iman, iman itu di Yaman, dan kebijaksanaan itu di Yaman. Biladul iman wal hikmah, itu di antara jargon kata negara Yaman. Kalau orang belajar di Sana'a, tempat saya duduk tu, memang suasana ilmunya cukup menarik. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Syaukani. Syaukani pun ada, dan masa saya gitu ada mazhab Zaidiyah pun ada. Syiah Zaidiyah. Tapi taklah teruk sangat masa tu. Syiah Zaidiyah ni dia macam orang Melayu lah. Malam Jumaat dia baca Yasin.
Sebut gitu marah pula tak? Yasin. Jumaat dia baca Yasin, kalau ada orang mati dia ada tahlil dia. Macam orang Melayu buat lah. Cuma dia azan dia ada tambah sikit, hayya ala khairil amal, dia tambah. Asyhadu anna Ali itu tak ada lah dia. Macam biasalah asyhadu alla ilaha illallah. Cuma tak hayya ala salah al falah, okey? Hayya ala khairil amal. Jadi kita orang ni kalau nak semayang Jumaat cepat sudah pergi Masjid Zaidiyah. Cepat sikit boleh makan. Jenis orang yang suka dengar khutbah sedap tu, nama seorang syekh kita dulu nama Hizza Al-Miswari. Al-Majlisatun Nuwab, itu Majlisatun Nuwab ni kalau Malaysia ahli parlimen. Dia daripada Hizbul Islah, dia orang panggil masyhur khutbah dia. Hebat perkataan dia. Hebat. Ceramah dia cukup hebat. Khutbah dia lama sungguh. Jadi ada yang pelajar-pelajar yang rajin sikit pergi dengar dia. Pukul 10 tu kena pergi dah, sebab pukul 11 tu penuh. Jumaat tu penuh orang. Kena pergi awal. Saya pergi 2-3 kali. Lepas tu jauh sangat. Kalau nak makan cepat, kita pergi Masjid Zaidiyah. Cepat lah. Khutbah sekejap ke? Dia baca ayat, lepas tu innallah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, lepas tu Ali, Fatimah semua dia sebutlah tu. Tanpa mencerca sahabat. Dia sebut juga Umar, Osman tu Zaidiyah. Masa saya duduk tu ada lagi Zaidiyah. Sekarang ni wallahu alam. Sekarang ni nak masuk Syiah nak masuk di Yaman, dia orang panggil taqiyah bahawa dia Zaidiyah. Padahal tidak ada dah Zaidiyah. Kerana Zaidiyah sendiri pun tak setuju dengan dia masuk ke Yaman. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong ahli Yaman. Nabi sebut kepada Muaz, mahukah aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair. Mahukah aku tunjuk kepada kamu pintu kebaikan? Nabi sebut puasa adalah benteng. Sedekah memadamkan kejahatan sebagaimana air memadamkan api, dan sembahyang seseorang di tengah malam. Sedekah memadamkan kejahatan sebagaimana air memadamkan api, dan juga sembahyang di tengah malam. Kemudian baginda membacakan ayat yang bermaksud, ayat yang biasa kita dengar, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una, tatajafa junubuhum anil madaji'i, iaitu tatajafa junubuhum anil madaji', mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal soleh. Dan mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan takut. Bangun sembahyang tengah malam memadamkan api neraka. Sama dengan sedekah. Dan orang yang bangun tengah malam ini, Nabi SAW sebut sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bangunlah keadaan dua benda je, khaufan wa tama'a. Takut dengan azab Allah Ta'ala, dan wa tama'a. Wa tama'a ni apa? Minta dalam keadaan nak sungguh-sungguh. Dan dua perkara ni merupakan syarat, antara syarat Tuhan nak terima amalan kita. Kena ada khaufan, takut, wa tama'a, dan berharap. Tama'a ni makna berharap, perasaan takut, kemudian ada perasaan ingin memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mendermakan sebahagian apa yang diberikan kepada mereka. Lalu ini dua perkara, dan saya selalu sebut bahawa di dalam sifat-sifat orang yang mukmin dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, dua perkara ni memang Nabi tak pernah tinggal. Sembahyang tengah malam dengan derma. Sembahyang tengah malam dengan derma, iaitu infak. Dan kalau kita ada dua perkara ni, sembahyang di tengah malam dan juga derma, maka itu merupakan ciri-ciri yang disebut oleh hadis, disebut juga dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang dipelihara oleh Allah daripada api neraka dan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi dua benda ni kena ada dalam diri kita. Sembahyang tengah malam dengan derma.
Derma hatta RM1 sehari, RM2 sehari pun. Tapi ada masa berderma. Bukan sekali Jumaat. Hari Jumaat seminggu sekali derma. Tu pun RM1. Tu terketar tangan-tangan. Nah, jadi Allah Akbar. Macam mana nak jawab depan Allah Ta'ala dalam duit dalam bank ada RM100,000 tapi derma RM1? Nak jawab macam mana dengan Allah? Tu RM100,000, kalau duit dalam bank RM200-300,000. Nah, derma masjid RM10. Kalau bagi selalu, Ustaz, habis duit kita. Cuba tengok. Habis duit. Bimbang habis duit. Maknanya ada lagi cinta dunia ni. Tuan ke siapa-siapa ke, saya pesan diri saya sendiri lah. Cinta dunia tu ada lagi. Takut duit itu habis. Kita takut pahala tak dapat akhirat. Nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dia takut duit habis. Duit ni boleh cari. Boleh cari duit ni. Betul. Carilah. Duit tak susah nak cari. Cuma rajin dengan malas. Cabang untuk dapat duit itu banyak sangat akut halalnya. Orang meniaga online pun ada meniaga tu. Macam-macam meniaga sama sekarang. Orang nak meniaga semua. Cabang dapat duit tu banyak. Cuma malas dengan rajin je. Ni takut. Takut tu sampai tahap tak berharap pada Allah Ta'ala. Susah juga gitu. Takut sampai tahap tak harap pada Allah. Ada orang takut nak beranak. Takut nak bersalin sebab kita susah ni, dia kata. Lagi tambah anak lagi susah. La ilaha illallah. Aku tak faham sungguh. Suami nak kahwin lain tak bagi dah. Tambah anak pun tak bagi. Dah. Rezeki, anak tu rezeki. Allah tak ada tetapkan rezeki bagi anak. Zaman dulu orang anak ramai-ramai. Ada orang kampung saya seorang tu 18 orang anak. Seorang mak je. Cucu berapa puluh dia. Cicit lah sekarang ni dia. Ya Allah, Tuhan bagi dia kaya anak. Baik-baik semua. Ayah dia kerja apa? Bukan pengetua. Bukan menteri. Orang kampung, Cloud. Nelayan. Angkat pukat. Boleh pelihara anak. Semua kerja-kerja anak dia. Bersyarah ada, cikgu ada, doktor pun ada. Sebab apa? Kekuatan doa dan keikhlasan dalam hidup menjadi hamba Allah itu penting. Maka Tuhan akan tolong. Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan orang mukmin. Ingat tu. Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan amal perbuatan orang mukmin. Tak pernah disia-siakan oleh Allah. Dan tidak ada manusia hiduplah keadaan susah je tanpa senang. Ada masa senang. Dan tidak ada juga manusia hidup keadaan senang selalu tanpa susah. Senang dan susah Allah Ta'ala contoh ibarat siang dan malam. Dia pergi, dia mari, dia pergi, dia mari, benda biasa. Cuma kita ni nak handle ni macam mana? Susah, senang, itu benda biasa. Mungkin pada permulaan susah, tapi akhirnya senang. Akhirnya senang. Kalau kita anak kecil-kecil lagi, kita perlu kereta besar-besar, kan? Kereta Estima ke kereta besar ke, perlu. Apa sebab anak ramai di jalan pun muat anak. Tapi dah anak besar-besar belakang dah, tak perlu Estima pun jual. Ada kawan saya nak jual. Apa nak jual, saya kata duduk 2 orang, dia kata pakai Viva pun cukup dah. Aku tengok mu tengok aku. Wah, boring tengok muka bini hari-hari kan. Dulu tak boring lah. Apa? Anak-anak dah pergi dah. Pergi mengaji semua dah. Tinggal ada 2 orang, pergi mari 2 orang. Maka Islam mengajar kita bahawa kita kena yakin kehendak yang Allah Ta'ala nak pada diri kita. Sebab tu saya sebut selalu, tuan-tuan, jangan lupa untuk kita berharap. Berdoa pada Allah ni benda yang jangan kita lupa. Dan berdoa dengan bersungguh-sungguh di waktu yang mustajab doa. Syaitan akan mari cocok dalam hati kita supaya kita rasa ragu-ragu dengan apa yang kita minta. Sebab tu kita kata was-was bukan hanya dengan ibadah saja, tapi was-was dalam takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Itu lagi berat. Was-was dalam berakidah.
Tu lagi teruk. Seolah-olah macam Tuhan tak tahu nak atur kita macam mana. Kita telah berusaha sedaya upaya untuk buat yang terbaik, tapi ketentuan Allah di sebaliknya. Tak apa, kita terima. Kita terima, tidak ada orang yang nak jadi susah. Tak ada orang yang nak jadi susah. Tanyalah orang atas muka dunia ni, awak nak jadi susah tak apa? Tidak ada orang nak jadi susah. Tetapi dia buat, dia usaha. Ada masa Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia dengan pengharapan dia, permintaan dia kepada Allah sungguh-sungguh, bukan main-main. Allahu Akbar. Oleh kerana hadis ini hadis yang dhaif, lalu di sini juga disebut sebagai kelebihan meninggalkan tempat tidur adalah lebih besar juga. Namun begitu, kelebihan meninggalkan tempat tidur kerana ilmu lebih besar daripada ibadah, menunjukkan kelebihan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Dari sudut yang lain, ia kerana dengan ilmu itu manfaat dapat mempelajarinya, tetapi diperolehi juga oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang manfaat yang diperolehi dalam beribadah hanya diperolehi dia seorang sahaja. Orang lain tak perolehi. Kalau ibadah, dia je dapat. Tapi kalau ada ilmu, dia akan sebarkan kepada orang lain dan manfaat juga kepada orang lain. Baik. Hadis yang ke-54. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bimajlisain fi masjidihi faqala كلاهما على الخير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعو الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما فقال ثم جلس فيهم. Daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallam lalu dekat dua majlis, kata Abdullah bin Amr, lalu dekat dua majlis, lalu dia bersabda, kedua-duanya berada dalam kebaikan. Salah satu lebih baik daripada salah satu lagi, yang satu lagi. Adapun mereka ini, mereka berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh padanya. Dan jika Allah kehendaki, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka. Dan jika Allah kehendaki, dia akan memberikan kepada mereka, dan jika Allah kehendaki, dia tidak akan memberikannya kepada mereka. Adapun golongan ini pula, mereka mendalami ilmu atau ilmu lalu mengajarkan kepada orang lain yang tidak mengetahui. Mereka ini adalah lebih baik. Aku diutuskan sebagai seorang pengajar. Perawi berkata, kemudian baginda duduk bersama mereka. Dalam Sunan Darimi dan sanadnya dhaif kerana terdapat seorang perawi yang dhaif ialah Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi dan Abdul Rahman bin Rafi'. Baik. Penerimaan satu ibadah daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada Allah semata-mata. Kita minta pada Allah ni bergantung pada Allah semata-mata, sama ada lakukan dengan bersungguh-sungguh ataupun sebaliknya. Namun begitu, Allah pasti menunaikannya dan membalas baik bersesuaian dengan amal seseorang, walaupun orang itu minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang bersungguh-sungguh, tapi Allah Taala nak bagi, tak mau bagi, itu adalah milik Allah. Cuma dalam ayat Quran sebut Allah Taala akan bagi. Cuma bukan bagi masa dia minta. Ada yang kita minta Tuhan bagi terus, ada. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tangguh semata-mata nak tengok kesabaran kita. Dan Allah Ta'ala membalas berdasar kepada keadilannya. Berbeza dengan ilmu.
Ilmu ni dengan semata-mata mempelajari mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan kepada seseorang yang lain. Kerana dengan ilmu dia kata seorang dapat beramal menepati syarak, mampu membezakan antara kehendak syariat yang tidak dapat yang tidak menepatinya dan sebagainya. Apatah lagi seorang dapat menyampaikan ilmu pada orang lain pula, maka manfaatnya akan lebih besar. Dan kerana ia bukan sahaja untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Jikalau tidak dapat mengamalkan sepenuhnya ilmu tersebut, maka dia akan mendatang kebaikan kepada orang yang mendengar, jika yang mendengar dapat menegakkan ilmu dan beramal dan sebagainya. Baik. Dia buat mari satu hadis lagi, iaitu Abdullah bin Mas'ud katanya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan seorang hamba yang mendengar kata-kata lalu menghafalnya, terus menjaganya dan menyampaikannya. Alangkah ramai orang yang membawa ilmu tapi tidak memahaminya dengan mendalam, dan alangkah ramai orang yang membawa ilmu yang lebih membawa ilmu kepada orang yang lebih memahami daripadanya. Baik. Nabi SAW lalu di satu majlis, seorang tu mungkin dia duduk minta, duduk berdoa dengan Allah. Maka Nabi kata, hak ni hak bahagian dia. Dan kemungkinannya dua, sama ada Allah Ta'ala menerima ataupun tidak menerima, adalah kehendak Allah. Tetapi majlis ni, majlis ilmu ni, majlis yang mana dia menerima ilmu. Kalau dia mengajar pada orang, manfaat pada orang lain, hatta dia nak amal tak Muhammad tu diri dia, tapi manfaatnya ada juga kepada orang lain walaupun dia tidak beramal. Namun begitu, tidak beramal dengan ilmu adalah salah satu daripada perkara yang dimarahi oleh Allah Ta'ala lah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kebesaran, kemurkaan yang besar daripada Allah apabila kamu kata benda yang kamu tidak buat. Oleh kerana itu, manfaat ilmu kepada diri kita, kita boleh amal, dan manfaat pada orang lain, kita sampai kepada orang lain, sehingga ilmu itu dapat diamalkan oleh semua orang, hasil daripada kita mengajar ilmu tersebut. Jadi nak mengaji dan nak mengajar ni, mengaji semua orang boleh mengaji, tapi nak mengajar orang ramai mungkin kita malu. Kita mengajarlah anak beranak kita yang dekat dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Hatta kita mengajar Quran, hatta kita mengajar benda-benda yang berbentuk syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah pun dengar, yang kita telah pun tahu. Dan mudah-mudahan dengan dia amal, dia sebagai anak cucu kita, dan apabila dia beramal dengan ilmu kita yang kita bagi dekat dia tu, insya-Allah pahala besar Tuhan bagi pada kita. Dengan sebab kita menyampaikan ilmu, dengan sebab kita berkata benda yang baik, dan kita istiqamah di atas apa yang kita sebut itu. Baik. Hadis yang ke-55. Daripada Abu Darda, Abi Darda qala su'ila Rasulullah sallam, ma haddal ilm idza hafizahu ar-rajul kana faqiha. Qala Rasulullah sallam, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athallahu faqihan wa kunta lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahidan. Daripada Abu Darda katanya, Nabi SAW, Rasulullah SAW ditanya, apakah had ilmu bila seorang itu menghafalnya, ia menjadi seorang faqih, memahami ilmu yang mendalam. Rasulullah SAW sabda, siapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis tentang urusan agama, Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih, dan aku hanya memberikan syafaat dan menjadi saksi untuk umatku di hari kiamat. Baik, benda ni dalam hadis Syu'ab al-Iman, kelebihan ilmu dan kemuliaan kedudukannya. Al-Imam Baihaqi mengemukakan bahawa hadis ini hadis yang matan masyhur tetapi tidak mempunyai sanad yang sahih. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan daripada 13 orang sahabat. Beliau menjelaskan bahawa kesemua hadis tak terlepas daripada illah yang mencacatkannya. Itu dalam masalah hadis. Dari riwayat dhaif.
Ada kata sampai pada taraf hasan li ghairih dan sebagainya. Baik. Cuma kita nak baca dan kita nak bahas. Beberapa tafsiran ulama menjelaskan makna menghafal hadis ini. Ada banyak ulama mentafsirkan hafal hadis ini. Al-Munawi berkata, An-Nawawi berkata, seorang itu menyampaikan hadis kepada orang-orang Islam dengan mengemukakan sumber riwayat dan sanadnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksud menghafal di sini mengemukakan dan menyampaikan hadis walaupun tidak mengetahui makna dan tidak menghafalnya. Kerana dengan menyampaikan kepada orang lain akan mendatangkan manfaat yang berbeza dengan hanya menghafal sahaja serta menyampaikan kepada orang lain. Yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih dan hasan sebagaimana ulama memasukkan juga hadis dhaif, terutama berkenaan kelebihan amal, kerana ia boleh dijadikan sebagai galakan untuk orang beramal. Begitu juga boleh jadi penyokong kepada hadis yang lain. Dibangkitkan seorang faqih ialah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat adalah kelompok ulama. Faqih makna ulama. Di samping itu Nabi SAW akan memberikan syafaat kepadanya dan menjadi saksi untuk membenarkan kata-katanya, amalan dan keadaannya. Kesimpulannya, kadar had ilmu dengan seorang boleh tergolong dalam kelompok ulama yang mendapat syafaat Nabi SAW ialah mengetahui 40 hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Berdasar kepada hadis sekumpulan ulama salaf dan khalaf menghimpunkan dan menulis 40 hadis yang berbeza metod, susunan dan pilihan masing-masing. Daripada sinilah boleh jadi ada hadis 40 dan ada hadis-hadis juga yang lain yang disusun oleh ulama-ulama kita 40 hadis. Kerana bagi dia menyampaikan 40 hadis ini yang benar dan sahih daripada Nabi SAW, serta orang dapat amal dengan 40 hadis ini, nescaya manfaat besar dan mendapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat. Dan dikumpul, digolongkan bersama dengan kalangan ulama. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengoklah satu contoh kita hadis, itu Al-Imam hadis Arba'in Nawawi, hadis 40. Dalam hadis 40 ni, Al-Imam Nawawi dia kumpul hadis-hadis, kalau kita tengok, semua hadis-hadis membicarakan pokok dan dasar kepada agama ini. Bermula dengan keikhlasan, niat. Sampailah hadis belakang, niat, lepas tu hadis berkenaan dengan Islam, kerangka kepada agama hadis Umar. Kemudian hadis berkenaan dengan bunyal Islam ala khamsin, itu tertegaknya Islam ni atas 5 perkara. Dan mari pula hadis bid'ah, buat perkara bid'ah, man ahdasa fi amrina. Dan belakang lagi ada hadis berkenaan dengan kebaikan, ada hadis berkenaan dengan akhlak. Semua tu seolah-olah kerangka agamanya dikumpulkan 40 hadis tersebut. Ini kerangka kepada agama. Lah bagi kita orang yang nak faham berkenaan dengan hadis lain daripada Bukhari, Muslim yang tinggi-tinggi ni, kita faham hadis 40 untuk kita betul-betul beramal dengan 40 hadis dan kita menyampaikan kepada orang lain, insya-Allah kita dapat kumpul bersama dengan para alim ulama di hari akhirat. Jadi kalau boleh hafal lah 40 hadis ni. Sabbihis pun tak ingat lagi ustaz ni. Sabbihis marabbikal a'la. Tak. Hal tu pun tak ingat lagi. Juzu amma pun lupa ustaz. Allah, banyak lupa. Makan lupa ke tak? Minta darah tak lupa. Nak buat benda lain tak lupa. Jadi Quran hadis ni banyak lupa. Allah, minta Allah Ta'ala mudahkan kita dan jangan bagi lupa dengan agama ini. Orang yang jaga Quran, hafalan dia tidak akan mari sifat lupa. Jaranglah kita dengar syekh-syekh yang besar-besar yang hafal Quran ni dia lupa. Lupa sikit-sikit tu adalah, lupalah masalah urusan-urusan lain. Tapi bab Quran dia tak lupa. Lupa ni sifat manusia biasa. Imam Masjidil Haram pun kalau jadi imam lupa, kadang-kadang bertukar ayat. Biasa lupa ni. Tetapi tidak lupa yang melampau.
Sebab tu saya suruh tuan-tuan cuba untuk hafal Quran. Cuba. Baca 3 ayat sehari. Tu bermula, kita kena mula daripada sekarang. Beli satu buku, satu Quran, tulis berapa ayat kita boleh baca sehari. Lepas tu kita tasmik dengan imam ke, tasmik dengan ustaz ke. Tasmik ni maknanya kita hantar bacaan tu dengan orang yang lebih tahulah, dengan orang yang lebih pandai. Ataupun kalau suami kita suruh suami kita cek. Kalau isteri hafal, isteri suruh suami cek. Kalau suami hafal, suruh isteri cek. Kalau ada anak-anak sekolah, tu anak-anak. Janji Quran itu kena ada. Kena hiduplah jiwa kita. Kena hafal. Paling kurang surah Al-Mulk. Surah tu Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hafal tu. Sebab tu kalau masjid kampung saya tu, saya cabar orang kampung. Saya kata siapa boleh sebulan sejuzuk, saya kata saya bagi RM50 setiap bulan. Tak ada seorang habuk. Pada mati gitu. Orang tua-tua ramai-ramai dia kata siapa boleh sebulan sejuzuk hafal Quran, saya bersedia nak bagi. Kalau dia mari hantar bacaan pada saya sejuzuk sebulan ni, saya bagi dia RM50. Banyak tak ada, RM50 adalah nak galakkan dia baca Quran dan juga hafal Quran. Tu sebenarnya. Bila hafal Quran ni, banyak manfaat besar yang kita dapat hafal Quran ni. Sebab syaitan ni musuh dia Quran. Musuh dia Quran. Cuba. 2, 3, 4 ayat sehari, 2, 3, 4 ayat sehari. Lepas habis hafal Quran ni, apa hadis pula? Apa hadis? Siapa orang boleh ingat hadis macam mana? Dan kita ada minda yang serupa, otak yang serupa, dia pun ada, kita pun ada. Saya tak kuat ustaz, minta dengan Allah. Maksud jadi kuat. Kerana Allah yang memiliki segala-galanya, minta dengan Allah. Kelancaran hafazan kita, nak suruh ingatan kita kuat. Jangan putus asa minta dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi Zakaria lah minta dengan Allah, jangan putus asa. Nabi Zakaria, kita kadang-kadang kita fikir, aku ni dah tua dah, nak hafal Quran, berasa tak lekat lah, dia kata. Nabi Zakaria, dia tahu ke tak dia tua? Dia tahu. Dia tahu ke tak isteri dia ni Aqira, mandul? Tahu. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia sebut pada Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak putus minta dengan kamu. Walaupun faktor nak dapat anak tu rasa macam tak dapat dah. Faktor untuk dapatkan anak tu rasa macam tak ada jalan dah. Tak. Sebab apa? Dia tua dah. Uban pun banyak dah. Dia sebut, Rabbi wahanal azmu minni, aku lemah, tulang belulang ni lemah, tak ada tenaga dah. Tapi hak dia sebut depan Allah, aku tak putus asa minta dengan kamu ya Allah. Tuhan bagi keajaiban pagi ni. Dan kalau kita nak minta dengan Allah selalu, walaupun kita ni umur 60, 70, minta dengan Allah nak suruh mudah hafal Quran, nak tamat 30 juzuk ya Allah. Belum pada mati. Tuhan panjang umur kita sampai 80 lebih. Cukup umur kita 80 lebih, mati. Tapi Quran 30 juzuk kita hafal. Mana lebih baik? Daripada tak minta dengan Allah. Ni duk mari tu, tua dah ustaz. Tak lekat dah, tua dah, tak lekat dah. Merak sungguh. Buat benda lain boleh. Ya? Buat benda lain boleh. Buat benda lain tak fikir pun tua. Kalau fikir Melayu, pergi jogging. Berapa round? Jogging. Tu dia. Berapa umur pakcik? 56. Gagah lagi? Steady. Tubuh 56 boleh jogging berkilo-kilometer. Okey. Umur pakcik 56. Berapa surah hafal? Ada kalau wallah. Nah, jadi Allah malu pada Allah, bukan malu kat orang lain, malu pada Allah. Kekuatan tubuh kita jaga, pergi jogging, jaga makan, malam tak makan tu, tak makan ni, semua tak makan. Manis jaga, kecil manis, darah tinggi, tak mahu penyakit tubuh ni tak mahu. Sebab apa? Sebab bagi kita jaga tubuh tak ada penyakit, hidup lama. Otak kita duk fikir gitu tak? Duk fikir gitulah. Tetapi hidup lama tu mati juga walaupun lama. Ya saya tak nafi lah orang jaga kesihatan, hidup lama. Tapi mati tak? Mati. Nak lama mana sangat hidup ni? Tak lama mana sangat.
Tetapi orang yang menghidupkan roh dia tidak mati. Jasad aja mati. Roh ni hidup tu sampai ke surga Allah. Tak pun neraka Allah, wa'azubillah. Tu roh kita hidup tu. Dimasukkan semula oleh Allah bila kita duduk di alam barzah. Dimasukkan semula oleh Allah Ta'ala masa kita duduk depan Allah Ta'ala. Roh kita. Dan makanan kepada roh ni Quran. Makanan kepada roh ni hadis. Jangan cepat putus asa hafal Quran ni. Hafal sungguh-sungguh. Minta Allah sungguh-sungguh. Hafal 2-3 ayat tak ingat. 2-3 ayat tak ingat. Dia kata, aku ni makan menata apa pun tak tahu. Dia kata, Ustaz ni tolonglah. Tak tahu makan apa dia kata. Dia sabit dengan makanan. Tuan-tuan, kawan saya hafiz Quran 2 tahun setengah, makan Maggi boleh kata seminggu 2 kali. Sampai kita larang dia, jangan makan sangat ni, rosak perut ni. Oh tak kira. Makan Maggi. Orang kata makan Maggi cepat lupa lah. Saya tengok dia tu makan Maggi steady. Cuma istiqamah dia dengan Quran tu dia istiqamah. Masa dengan Quran tu dia ada. Walau masa ni bangun pukul 5 pagi, pukul 5 pagi dia bangun. Dia disiplin dengan masa dia. Allah Ta'ala bagi pada dia ingat Quran. Allah Ta'ala bagi. Ni kita baca 3 ayat tak masuk. Baca lagi, oi awak payah sangat kata. Payah. Mulut dia sebut payah, susah jadi. Tapi kalau baca Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah mudahlah. Ya Allah mudahlah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Minta Tuhan halau syaitan daripada tubuh kita ni. Nak hafal Quran. Mudah. Nak kena lawan sikit. Tu je. Lawan jadi. Budak-budak yang mak dihantar ke sekolah tahfiz yang tak suka hafal Quran, dia tak akan dapat Quran itu cepat. Cikgu terpaksa kaunseling dia sehingga dia minat pada Quran. Tapi kalau budak-budak yang nak hafal Quran, tuan-tuan, tak nanti sekolah hafiz, dia boleh hafal Quran. Sekarang apa kesungguhan mak ayah dia? Pergi hantar masjid, pergi hantar tempat belajar Quran, pergi hantar hafal Quran. Dan hafal Quran ni jangan hafal surah Baqarah dulu. Yang dia mula surah Baqarah dulu, kenapa? Dia rasa panjang, 3 juzuk Baqarah tu. Ayat pula belik-belik. Hafal juzuk amma dulu. Belakang dulu. Hafal 30, 29, 28. Hafal daripada belakang. Tak apa, tak salah. Hak mudah-mudah sikit. Ataupun hafal surah-surah pilihan dulu. Ataupun setengah orang hafal surah-surah yang susah dulu. Yusuf, surah Maryam. Surah hak payah-payah dulu. Hak banyak ayat-ayat yang ada belakang-belakang dia lain tapi depan dia sama. Hafal hak susah dulu. Setengah orang minat gitu. Dia pergi hafal hak banyak dulu surah Baqarah bila dah habis dia kata surah Baqarah. Pening budak tu. Mood hilang. Sebab tu kena tahu. Kaedah hafalan ni kena tahu. Hafal juzuk amma dulu. Bila dia ingat. Dan anak-anak kita yang susah hafal Quran ni, bila dia ingat Quran tuan-tuan, tuan-tuan suruh jadi imam. Suruh jadi imam. Walaupun dia kecil. Darjah 2, darjah 3. Paling kurang jadi imam sembahyang sunat lah rumah kita. Nak ajar dia jadi imam. Lepas jadi imam, puji dia. Oi, sedap awak baca. Ya Allah. Puji dia, sedap dia baca, dia makin semangat dia nak hafal Quran. Kerana budak ni dia nak pada pujian, dia nak pada pemilikan. Tu jenis budak. Dia nak hak dia nak orang puji dia. Cuba buat nak tengok. Cuba try. Dan kita orang tua ni pula kena ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab kita, kalau kita hafal Quran bersungguh, anak kita tengok, oh ayah aku hafal Quran bersungguh. Dia mari jangkit penyakit nak hafal Quran tu, penyakit yang baik lah tu pada anak. Ni ayah dah asyik projek. Tak berhenti. Cari duit minta ke darah dia tahu. Anak pergi mengaji. Anak pergi baca Quran. Ayah projek.
pakai mati gitu. Lepas tu, kalau mati, tak apa ustaz, anak tu dah baca Quran. Banyak kan mengingat Tuhan ni mak bapak mu. Nak buat kira mudah-mudah. Tak? Jangan. Allahu Akbar. Lepas habis hafal Quran, hafal hadis. Sehari satu. Cukup 40 hari. Kalau ingat, hafal. Ataupun hadis seminggu, satu hadis. 40 minggu. Tak kira lah 40 minggu pun. Nah, asalkan ingat. Dan amalkan. Terutamanya hadis 40 tadi yang saya sebut tadi. Kemudian hadis yang ke 56 daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tadrusu min ajwadil jud. Apakah kamu mengetahui siapakah orang yang paling pemurah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata Allah dan Rasul saja tahu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengetahui. Baginda sebut Allah Ta'ala adalah yang paling pemurah. Kemudian aku adalah manusia yang paling pemurah. Dan yang paling pemurah di kalangan manusia selepas aku adalah orang yang mengetahui satu ilmu lalu dia menyebarkannya. Dan dia akan datang pada hari kiamat sebagai seorang pemimpin. Amirul sebagai seorang pemimpin atau qala ummatan wahidah, atau pemimpin ataupun suatu umat di hari akhirat. Hadis ini menunjukkan kelebihan seorang yang mengetahui ilmu apa sahaja yang menyebarkannya kepada orang lain disebut sebagai orang yang pemurah. Pemurah dalam menyebarkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan aku hamba yang paling pemurah. Dan dengan bagaimana pula dengan orang yang menghabiskan sepanjang hayat dengan menghambakan diri untuk ilmu, beramal, khususnya menyebarkan sama cara mengajar ataupun menulis sebagainya. Maksudnya dia seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang mempunyai pengikut dan hamba-hamba yang penuh kemuliaan dan kebesaran. Atau seperti satu umat yang menggambarkan kemuliaan dan kebesaran, yang mempunyai ilmu dan menyebarkan sehingga walaupun dia datang berseorangan, tapi satu gerombolan dalam kemuliaan dan kebesaran. Al-Quran juga menggunakan kalimah ummah, menunjukkan kepada seorang seperti satu jemaah dan kemuliaan dan kebesaran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah satu umat walaupun dia seorang diri, dia takut bulat-bulat hanya kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas tauhid dan tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Surah An-Nahl ayat 120. Baik. Hadis ini menerangkan berkenaan dengan kelebihan seseorang apabila dia menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu sehingga disebut sebagai seorang yang pemurah dan akan datang di hari kiamat bersama dengan pengikutnya. Mesti orang yang berilmu ni ada pengikut dia. Oleh kerana itu tuan-tuan, besarnya dosa seorang yang ada pengikut tetapi tidak berkata benar kepada pengikut dia. Sanggup menjaga periuk nasi ke, sanggup menjaga apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, semata-mata untuk dia jaga tu semata-mata bukan kerana apa? Kerana untuk cari habuan dunia. Maka pengikut dia jadi sesat. Maka Allah Ta'ala bangkit di hari akhirat bersama dengan pemimpin agama dan pengikut-pengikut ni. Mesti pemimpin agama ni mesti ada orang ikut. Imam ada orang ikut dia, ustaz ada orang ikut dia, pemimpin agama dalam kampung dan negeri, mufti ke, mesti ada pengikut dia. Lalu pengikut dan pemimpin ini akan bergaduh lah di hari akhirat kerana salah pengikut menyalahkan pemimpin, ajar benda tak betul, dan pemimpin berlepas tangan daripada Allah Ta'ala. Ibrahim ayat 20 Suratul Baqarah, ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, dan beberapa ayat-ayat lagi yang menerangkan bahawa salah mengikut pemimpin agama di atas muka dunia ini musibah besar yang dapat di hari akhirat. Tetapi orang ni bersifat dengan pemurah, dia ajar benda yang betul dan ajar tanpa mengharapkan apa-apa kecuali kefahaman dan amalan yang anak murid dia akan lakukan. Orang yang begini akan menghadap Allah ibarat satu ummah, bermakna penuh dengan kemuliaan.
Dia seorang-seorang tapi pahala dia tu banyak. Pahala dia banyak, saham dia banyak. Kerana dia telah menyuruh orang lain buat baik dan dia berkata benar dalam menyampaikan ilmu yang dia ada. Baik. Hadis yang ke-57. Hadis yang ke-57. Kita baca satu lagi. An Anasin, daripada Anas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu bersabda, dua perkara yang sangat digemari tetapi tidak akan kenyang orang yang mencarinya. Keinginan terhadap ilmu tidak akan kenyang kerananya, dan keinginan pada dunia juga tidak akan kenyang kepadanya. Hadis ini adalah bab berkenaan dengan zuhud dan meninggalkan zuhud dengan dunia. Mafhum bermaksud manhum. Dalam hadis ini ada manhuma la yashbi'ana manhum. Manhum, perkataan manhum dalam hadis ini bermaksud sudah kenyang tapi mulut masih berkeinginan untuk makan. Maknanya yang dikehendaki di satu perkara yang sangat diingini, diusahakan, diperoleh sehingga sampai pada kemuncak pencarian. Namun begitu, untuk mencapai kemuncak dan penghujung kedua-duanya adalah mustahil. Pertama, keinginan terhadap ilmu dan sentiasa inginkan pertambahannya. Namun begitu, pencarian ini sama sekali tidak akan mencapai ke penghujungnya. Kerana apa? Kerana kata dia, ilmu ini tidak akan habis dipelajari, sentiasa bertambah satu masa ke semasa. Begitu juga dengan dunia ini. Kita yang meninggalkan dunia ni tak habis kalau kita nak cari. Ni Nabi sebut dua perkara. Nabi sebut dua perkara, yang mana satu perkara itu kebaikan yang besar dan satu perkara lagi keburukan yang amat sangat. Orang yang cari ilmu ni tak ada istilah orang kata, saya tak cukup ilmu lagi, tak boleh mengajar. Jadi, ilmu ni memang tak cukup selalu. Tak cukup. Orang yang ada ilmu, dia kena baca lagi. Dia kena dengar lagi pendapat daripada orang lain. Zaman sekarang mudahlah Tuhan bagi. Nak dengar ceramah Arab mana ke? Ada hak live pun ada, hak tak live pun ada, hak rakaman pun ada. Syekh-syekh yang hebat-hebat Masjid Nabawi tu dia pun dah pandai buat live dah. Dia pun dah pandai buat live dah. Kita boleh dengar ucapan dia, jelas. Kita boleh menadah dengan dia. Tu bagi orang yang dah ada ilmu tapi nak tambah. Dan tambah ni benda yang tak akan habis. Nabi ibaratkan sebagai orang yang kenyang tapi mulut mengunyah lagi. Mengunyah lagi. Makan nasi dah, makan dah. Berapa pinggan? 2 pinggan. Roti canai boleh puji lagi? Boleh lagi. Nak lagi dah. Ilmu ni begitu. Orang panggil melekat jiwa dia dengan menadah ilmu ni, dia tak akan rasa pernah cukup dengan ilmu yang dia ada. Dan kita tidak boleh rasa cukup dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita rasa cukup dengan ilmu yang kita ada ni, sebenarnya kita ditipu oleh syaitan dan iblis. Kita akan malah menuntut ilmu kerana cukup dah dengan apa yang ada. Saya sarankan kepada kita semua supaya mana je orang mengajar, orang yang mengajar ikut Quran Sunnah, kita pergi. Walaupun benda tu kita dengar daripada ustaz ni hadis yang sama, ustaz ni pun mengajar hadis 40, ustaz ni pun mengajar hadis 40, lain huraian dia. Walaupun ayat Alkitab tu sama, tapi huraiannya berbeza. Orang ni mengajar tafsir, orang ni mengajar tafsir. Tafsir orang ni begini, tafsir begini. Masing-masing punya skill masing-masing untuk mengajar. Tapi ilmu itu ada. Ilmu itu ada dan tak pernah rasa kenyang dapat ilmu. Kena rasa lapar sentiasa dengan ilmu. Tapi dengan dunia, begitu juga Nabi kata. Orang yang cari dunia tak akan kenyang. Betul sungguh. Zaman muda cari harta. Anak dah besar-besar, lepaskan anak. Lepaskan anak, awak buatlah. Tu orang yang ingat akhirat lah. Orang tak ingat, tak lepas lagi. Lepas projek, cari projek tu. Lepas projek, cari projek. Umur berapa dah pakcik? 70. Duk jaga projek lagi, jaga projek lagi. Letih tu. Umur 70, 60 duk jaga projek lagi. Duk main tempat tu lagi. Duk masuk tengok lagi. Tak pergi dekat dengan masjid. Zaman muda tak ada pergi masjid dah. Saya cerita ni bukan orang Perlis ni, orang Zimbabwe ni. Jangan marah saya dah. Nak bagi tahu tuan-tuan.
Tak ada masa dah kita, tak ada masa dah. Dan kita jangan kita ingat bahawa nanti pencen baru nak mengaji, jangan. Salah tu. Pencen baru nak mengaji sungguh-sungguh, jangan. Tak pencen pun boleh mengaji sungguh-sungguh. Buat jadual siap-siap. Hidup ni kalau ada jadual, dia jadi masa itu lebih bermanfaat. Kurangnya kita duduk labur masa kita menghala entah ke mana. Ada jadual. Maghrib sampai Isyak, malam ni malam apa? Ustaz ni. Kami malam Jumaat, malam ni mufti. Dengar mufti. Ada jadual kita. Kuliah subuh pula subuh. Nak sembahyang subuh di mana? Ada setengah orang sembahyang subuh tu dia buat ayat 2, 3, 4 ayat, dia tafsir 3, 4 ayat ilmu. Nah, dia pun ambil. Besar manfaat tuan-tuan. Ni nasib baik ada orang rekod ni. Orang rekod. Syukur banyak pada dia. Sebab tu kena derma banyak-banyak nak buat recording ni. Nah, sebab apa? Sebab ada untung dia. Melekat di YouTube yang boleh kita tengok. Tapi kalau untuk tuan-tuan, kalau tak ada recording, susah nak rekod pakai apa? Ni alat-alat semua ni recording. Apa ratus sangat ni. Tuan-tuan, adalah 100.5 tak? Kalau kita boleh milik seorang satu, tok atas meja tok guru tu penuh aku rasa. Nah, macam ni pakai stand tengok atas meja tu, Allah, penuh. Bapa masing-masing nak rasa menghargainya ilmu tu. Kalau kita mungkin kita tinggal, mungkin tak bawa, mungkin gitulah. Tapi kalau ni melekat suara ni. Melekat suara. Apa yang kita mengajar ni masuklah YouTube. Balik dan tengok, ulang balik. Supaya melekat betul-betul ilmu yang kita ada. Sama saya mengaji mula rasa gitulah lebih kurang kita buat. Dengar banyak kali. Zaman saya minat tarannum dulu, lagu Quran ni, dengar banyak kali. Dulu pakai kaset, CD tak ada, MP3 tak ada, kaset eskaping tu tak masuk. Syekh Mutawalli Sya'rawi lah, qari-qari tu saya suka dengar. Hasil daripada dengar tu boleh ikut lama-lama ikut. Lepas tu baru belajar teknik dia macam mana, nak letak lagunya macam mana, nak jawab macam mana, jawabul jawab macam mana. Minat satu perkara, lepas tu doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak, jadi. Ni kita mari kuliah, minta maaf lah bukan tuan-tuan ni tak, mari dengar kuliah maghrib. Daripada duduk saja rumah, baik main masjid. Nampak tu. Beginilah punca tak dapat ilmu. Duduk rumah saja, jadi baik main masjid. Jadi saja juga. Saja juga main masjid. Duduk rumah, boring ustaz di rumah masjid. Jadi masjid tempat lepaskan boring. Sementara tunggu daripada maghrib sampai ke Isyak, dengar. Tuan-tuan nasib baik nampak macam minat tengok. Setengah orang tu perut lapar. Tahu ustaz dah tak sudah lagi. Nah, sebab dia mari hanya untuk memenuhi masa di antara maghrib sampai ke Isyak. Tu kena jaga. Dan Allah Maha Adil, dia akan bagi mengikut niat kita mari tu kan apa. Wallahu alam. InsyaAllah, dah orang yang tak pernah kenyang dengan dunia ni, kita akan syarah sikit lagi sebelum daripada kita masuk hadis yang ke-58. Nak habis dah. InsyaAllah satu kuliah lagi kita habiskan dan kita pilihlah mana-mana kitab yang sesuai untuk kita baca di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Wa fawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.